Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu akan buat penataran psikometrik inventory kecerdasan pelbagai. Oleh kerana pandemik COVID-19 dan kita sesi persekolahan dalam norma baru, cikgu buat penataran secara audio lah untuk kamu faham, baca dan sama-sama ambil tindakan untuk peperiksaan yang akan kamu duduki pada hari esok. Murid-murid jangan risau, kamu tak perlu buat persediaan apa-apa pun. Hanya besok datang, bawa pensel, bawa pemadam dan jawablah secara jujur. Jangan tipu-tipu. Jawab secara individu. Apa yang ada pada diri kamu, itulah kamu jawab dengan benar. Itu saja. Kita akan ke slide seterusnya. Slide kedua ni menerangkan mengapa PPSI psikometrik ini diwujudkan. 6 ciri utama diperlukan oleh setiap murid, perkembangan diri setiap murid, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran diri bahasa, kerohanian dan identiti nasional. Ini yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Apa itu PPSI? Psikometrik ini adalah kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan trait psikologi, iaitu aptitude dan personaliti murid. Siapa yang laksanakan? Bahagian pengurusan sekolah harian di KPM yang memegang bahagian psikometrik lah. Soalan-soalannya disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan dilaksanakan oleh guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Oleh sebab itu, soalannya sulit, kertas soalan tidak boleh dibawa balik, pulang kebalik kepada guru. Dan kertas soalan ini digubal oleh Lembaga Peperiksaan satu sekolah satu Malaysia guna soalan yang sama. Ini adalah pentafsiran psikometrik yang akan dilaksanakan oleh murid-murid yang bersekolah di sekolah kebangsaan di Malaysia. Semua sekolah yang berdaftar di Malaysia lah. Yang pertama, ujian aptitude. Aptitude dulu ada aptitude tahun 3, tapi sekarang dah dimasukkan. Kemudian ujian aptitude tahun 6. Selepas itu, personality, trait personality tingkatan 1 dan 4. Seterusnya kerjaya, ujian minat kerjaya tingkatan 1 dan 3. Dan terakhir kematangan kerjaya. Ini semua kamu akan duduki sepanjang kamu bersekolah. Objektif iaitu tujuan ujian aptitude ni dilaksanakan. Yang pertama, mengenal pasti kecenderungan, kekuatan, kelemahan, minat, bakat, kesediaan dan potensi seseorang individu tersebut. Yang kedua, mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang boleh diperoleh. Kebolehan yang kita boleh kuasai apabila berusaha. Itu maksudnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, minta maaf tersalah pula tahap nombor 2. Yang ketiga adalah salah satu pentafsiran sekolah rendah, instrumen yang diminta oleh untuk permohonan ke asrama penuh. Seperti biasalah setiap tahun untuk isi SPP dan MRSM akan diminta markah psikometrik inilah. Dia punya skor-skor tu. Skor-skor tu nanti bila time permohonan akan kena isi berapa jumlah skornya. Ini adalah jadual pelaksanaan yang diberikan oleh pihak KPM kepada kami di sekolah lah. Jadual pelaksanaan pentafsiran psikometrik tahun 2021. Kita akan mula dengan ICAP lah tahun 6 dan seterusnya sampailah tingkatan 5 nanti dia akan buat pada bulan September nanti. Formatnya mudah je. 45 minit, jawab ya ataupun tidak. Dan contoh borang jawapan pun cikgu akan bagi untuk kamu lihatlah. Contoh soalan cikgu tak bagilah. Kita tunggu hari esok.
Okey, ini adalah taksiran skor 75 hingga 100 tinggi, 50 hingga 74 sederhana, 0 hingga 49 rendah. Ini taksiran skor yang ada. Ibu bapa jangan risau jika anak dapat skor 10, 20. Jangan anggap dia terlalu lemah, A, B, C. Bukan Itu adalah diri personality anak anda. Jadinya bila dapat result nanti, dapat dia punya pelaporannya, saya akan bagi. Yang mana rendah, kita cuba sama-sama baiki. Slide-slide seterusnya saya dah detailkan kenapa dia rendah bahagian situ. Cuba baiki untuk anak tu kembangkan lagi potensinya. Okay. Ini penerangan tentang indikator pentafsiran psikometrik. Yang pertama, verbal linguistik, iaitu keupayaan seorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respon dalam pelbagai bentuk set komunikasi. Yang kedua adalah visual ruang. Murid ini pintar dan mahir dalam menginterpretasi ruang. Contoh, kalau selalunya orang-orang macam ni cenderung untuk menjadi arkitek, pelukis, itulah dia. Okey, yang ketiga, logik matematik. Keupayaan seorang individu menggunakan nombor. Ni bijak matematik lah. Selalunya menjadi ahli farmasi, ahli kimia, yang berkaitan dengan matematik. Natural muzik adalah keupayaan seorang individu menghargai, menghayati dan mengubah lagu. Tak semua orang boleh ubah lagu. Tak semua orang boleh main muzik. Itu semua adalah bakat seseorang. Naturalis, tapi jangan lupa bakat tu boleh dipupuk, dilatih untuk lebih maju. Naturalis adalah keupayaan seorang individu mengenal pasti, menghargai alam semula jadi. Kinestetik adalah keupayaan seorang mengawal dan memahami pergerakan tubuh. Pergerakan lah, selalunya ahli sukan. Itu adalah orang yang kinestetik. Interpersonal, seorang individu yang bijak berkomunikasi, mahir berkomunikasi, tidak malu, pandai berpidato. Itu maksudnya. Intrapersonal ni orang yang pendiam, tapi dia sebenarnya tahu potensi diri dia. Dia lebih introvert lah. Okey, existential adalah peka dan berkebolehan membincang hal-hal kewujudan, mencari makna dalam kehidupan, keagamaan, tentang diri. Selalunya ahli-ahli yang ceramah, ceramah agama. Itu orang-orang yang keagamaan lah senang kata. Okey, ini adalah slide ini dan seterusnya adalah pelaporan kami unit bimbingan kaunseling akan laksanakan setelah analisis jawapan yang murid-murid jawab. Kami key in masuk dalam SEPKM dalam sistem lembaga peperiksaan. So kami akan dapat analisis data sebegini dan kami boleh gunalah untuk membantu murid-murid. Kita akan panggil murid-murid untuk buat sesi kaunseling, dan ada juga murid-murid yang datang kepada kita. Cikgu boleh bantu saya, macam kenapa saya punya ni rendah, adakah ini personality saya. Itu soalan-soalan yang selalu murid utarakan kepada kami, dan kami akan jawab dan akan cuba bantu sebaik mungkin.
Ini adalah contoh analisis profil individu. Murid akan dapat pelaporan ni dan ibu bapa boleh tengok skor-skor dia yang paling tepi yang hijau tu adalah skor-skor dia. Yang warna purple ke biru tu itu adalah dia punya penerangan lah skor-skor tu. Sebab tu saya cakap jangan risau jika skor anak tuan-puan rendah. Itu adalah skor tu menunjukkan dia punya kurang, dia punya kecenderungan. So kita boleh upkan lagi kecenderungan, kita bantu dia, kita asah bakat dia. Rasanya macam contoh kalau murid ni verbal linguistik 20 je, mungkin dia jenis orang yang pemalu nak bercakap kat depan, segan, tak berani, tak confident. So lepas dia buat ujian personality ni, kita kena tingkatkan lagi dia punya kemahiran dia. Okay. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih kerana melihat video yang cikgu sediakan. Cikgu harap buat yang terbaik. Tak ada apa markah yang cemerlang ke apa, tak ada. Ini adalah personality, jangan risau Setiap orang ada personality yang sendiri dan personality itu adalah pelbagai dan kita raikan ke pelbagaian personality yang ada. Untuk apa-apa masalah, nak bantuan ke apa, datang je dekat bilik kaunseling, jumpa je dengan cikgu. Okey, sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.